Hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Pada hari ini, cikgu cuma akan menerangkan 2 sahaja subtopik tentang parameter kesihatan badan, yaitu suhu badan dan juga kadar denyutan nadi. Yang pertama sekali, parameter kesihatan badan merujuk kepada suhu badan. Keadaan ini, situasi ini rasanya pelajar sudah biasa. Kalau keadaan sekarang kita mengambil suhu badan. Nah, suhu badan ini dia merujuk kepada darjah kepanasan dan juga kesejukan badan kita. Jadi kita perlu memastikan suhu badan kita ini sentiasa berada dalam julat suhu normal. Kamu tahukah berapa julat suhu normal? Coba cari. Nah, suhu badan kita ini dia memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Maksudnya apabila suhu badan kita ini berada pada julat suhu yang normal, segala proses di dalam badan kita ini boleh berlaku dengan baik sekali pada tahap yang optimum, yang terbaik. Nah, jenis-jenis termometer yang boleh digunakan untuk mengambil suhu badan. Jadi di sini kamu akan belajar tentang 4 jenis termometer. Rasanya kamu sudah pernah nampak semuanya. Pertama sekali kita ada termometer klinik. Jadi termometer klinik ini kita ada 2 jenis. Yang pertama yang manual, hampir sama seperti termometer makmal ini. Satu lagi adalah berbentuk digital. Yang ini khas untuk menyukat suhu badan. Dan biasanya termometer ini dia punya julat suhu yang boleh diukur adalah antara 35 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius sahaja, kerana ini khas untuk badan kita. Kemudian kita ada termometer makmal. Rasanya ini pun kamu sudah biasa nampak dalam makmalan, banyak di makmal sekolah kita. Jadi biasanya kalau dalam makmal, termometer ini kita gunakan untuk menyukat suhu cecair. Jadi beza utama dia punya julat suhu itu. Untuk termometer makmal, kita boleh guna untuk menyukat suhu antara negatif 10 darjah Celsius hingga mencapai 110 darjah Celsius. Nah, berbeza yang ini, sebab ini untuk badan saja. Tidak mungkin kamu mencapai negatif, kan? Alright. Kemudian kita ada termometer rektal. So, nama dia pun termometer rektal, di mana termometer rektal ini digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Nah, yang ini paling banyak kamu guna sekarang, termometer inframerah. So, yang ini kita gunakannya untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan kita punya kulit. Jadi kita lihat satu-satu termometer tersebut. Jadi pertama sekali adalah termometer klinik. Ini jenis-jenis termometernya. Kebiasaan kita guna digital sudah. Jadi perkara yang penting sekali sebelum menggunakan termometer klinik, yang ini terutama sekali jenis yang ini punya. Yang ini tidak masalah. Ini digital kamu cuma tekan saja, tidak masalah. Tapi untuk termometer jenis ini, kamu kena pastikan bahawa suhu dia ini berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum kamu guna. Kalau dia melebihi 35 darjah Celsius, artinya atas sedikit itu, kamu kibas-kibaskan untuk bagi sejuk bahagian berbuli dia ini, supaya dia punya suhu itu, bacaannya itu berada di bawah 35 darjah Celsius. Kemudian termometer ini kebiasaannya kita akan letakkan sama ada di bawah ketiak
ataupun di dalam mulut. Okey. Dan kira-kira 2 hingga 3 minit lah. Untuk ini kamu kena anggarlah dia punya masa 2 hingga 3 minit. Untuk yang digital, biasa dia akan ada bunyi lah, beep. Okey, pip pip begitu. Okey, jadi kamu boleh lihat sudah dia punya bacaan. Kamu akan keluarkan termometer sama ada dari bawah ketiak, daripada mulut, dalam mulut. Kemudian kamu akan baca bacaan suhu tersebut. Okay. Now, apa yang istimewa untuk termometer klinik? Okay, jenis yang satu tadi itu kan? Okay, apa yang istimewa di sini? Dia ada satu pencerutan di sini. Okay. So, tujuan pencerutan ini, dia mengelakkan merkuri di dalam termometer ini daripada turun dengan cepat apabila dikeluarkan daripada mulut ataupun daripada ketiak. Okey? Artinya bila kamu keluarkan, dia tidak akan turun serta-merta begini. Jadi kamu akan dapat sukatan yang lebih tepat. Dan ini hanya ada pada termometer klinik. Ini yang membezakan termometer klinik dengan termometer makmal. Termometer makmal tiada ini. Okay, kalau kamu perasan kamu guna di makmal, dia lurus saja. Tiada pencerutan. Okay, kita lihat yang termometer makmal. So, termometer makmal dia lurus saja. Okay. Nah, bila dia lurus saja, dia tidak sesuai. Okay, tidak berapa sesuai untuk menyukat suhu badan. Okay, sebab tiada bahagian pencerutan tadi itu. So, apa yang berlaku? Bila dia tiada bahagian pencerutan itu, apabila termometer itu kamu keluarkan daripada bahagian mulut ataupun daripada bawah ketiak, merkuri itu akan turun dengan laju. Jadi suhu akan turun dengan cepat. Jadi kamu punya bacaan suhu badan itu tidak tepat. Okey? Tapi kalau perlu guna juga, kalau tiada termometer lain, tiada pilihan lain, kamu boleh gunakan termometer ini dengan mengambil bacaan ketika termometer masih di dalam mulut ataupun di bawah ketiak. Okey, supaya bacaan tersebut lebih tepat. Jangan keluarkanlah daripada bahagian yang kamu sukat suhu tersebut. Okey, sekiranya tiada pilihan. Yang next one, kita ada termometer rektal ataupun termometer dubur. So, ini bentuk dia di mana termometer ini kita gunakan untuk bayi. Bayi yang berumur kurang daripada 3 bulan. Okey, kerana termometer ini boleh memberikan bacaan yang lebih tepat. Kalau bayi kita sukar mau ambil dia punya suhu daripada mulut, daripada bawah ketiak. Okey. Jadi cara-cara menggunakan termometer ini, termometer rektal, sebelum digunakan, bahagian muncung dia ini mesti dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Okay, so alkohol itu boleh membunuh segala mikroorganisma yang ada pada permukaan sini. Bahagian ini ya. Okay. Kemudian, selepas kita bersih menggunakan alkohol, kita akan sapukan jelly petroleum jelly, okay, kepada bahagian ini. Tujuan dia supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam dubur bayi. Okay. Jadi kita akan angkat kaki seperti begini. Okay. Dan bahagian termometer ini, hujung dia ini kita akan masukkan kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm ke dalam dubur. So, tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh juga terlalu luar. Nanti tidak tepat kamu punya bacaan suhu badan. Okay. So, dia akan ada bunyi beep. Okay, dia sebab dia digital lah. Okay, dia akan bunyi beep. Dan kamu akan rekod bacaan suhu kamu keluarkan dan rekod bacaan suhu. Okay, so ini untuk bayi lah. Ini untuk bayi saja. Kurang daripada 3 bulan. Selepas 3 bulan tu biasanya dia akan gunakan termometer lain. Okay. Kemudian kita ada termometer inframerah. Yang mana paling banyak kita gunakan sekarang ini. Okay, rasanya semua sudah pernah nampak termometer inframerah ini. Okay. Jadi termometer inframerah ini dia mampu untuk membaca suhu badan kita tanpa bersentuhan. Okay, tanpa sentuhan.
Jadi cara dia kita cuma arahkan termometer lebih kurang 5 cm. Oke, daripada dahi lah. Kita ambil daripada dahi ya. Jangan ambil di tangan kalau kamu masuk kedai. Ambil daripada dahi. Oke. Dan tolong jangan halakan termometer itu ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Karena ini menggunakan inframerah. Oke. Dia ada inframerah di sana. So, tidak baik untuk mata kamu. Kemudian rekodkan bacaan suhu. Yang ini senang saja. Oke, semua orang boleh guna. Jadi pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat cepat. Tidak perlu tunggu 2-3 menit. Oke, dia instant. Now, next one. Ada masa kita dapati bila kita ambil suhu badan kita dapati suhu badan kita itu tinggi. Dia melebihi normal. Artinya ada panas sedikit. Oke, melebihi 37,5. Jadi bila suhu badan melebihi normal, kita boleh interpretasi dia. Dia mungkin disebabkan oleh 3 keadaan. Sama ada keadaan jangkitan, terdedah kepada keadaan panas melampau, ataupun disebabkan oleh senaman. Okey. Jadi contoh yang pertama, jangkitan. Jangkitan mikroorganisma di dalam badan kita mungkin menyebabkan suhu badan kita ini tinggi. Okey. So jangkitan itu mungkin daripada bakteria ataupun daripada virus. Jadi suhu badan kita menjadi tinggi sebab itu merupakan salah satu mekanisme badan kita untuk cuba mengatasi jangkitan mikroorganisma tadi, iaitu bakteria dan juga virus. Itu sebab suhu badan menjadi tinggi. Okey. Faktor lain lagi. Okey, mungkin disebabkan kamu terdedah kepada keadaan yang panas melampau, kamu berjemur. Jadi bila berjemur kamu dapati macam kamu mau pergi kedai kan? Kamu jalan kaki berjemur sangat panas. Sebelum kamu masuk kedai ambil suhu, kamu dapati suhu itu sangat tinggi. So ada masa pekerja itu dia akan suruh kamu duduk di tepi dahulu, terutama kalau kamu berjalan di tengah yang panas. Okey, kerana apabila terdedah kepada keadaan panas lampau, dia mungkin boleh menyebabkan stroke haba atau menyebabkan selaran matahari yang melampau. So, suhu badan kamu akan meningkat. Okey, jadi cara dia menurunkan kamu punya suhu badan, kamu berteduh, pergi tempat yang berteduh, tidak kena cahaya matahari, kemudian minum air. Okey, air kosong. Alright. Faktor yang lain lagi mungkin disebabkan oleh senaman. Senaman yang beratlah di sini. Okey. So, ini cara lain kamu kena rehatlah untuk menurunkan kamu punya suhu badan. Alright. So, ini adalah parameter yang seterusnya, kadar denyutan nadi. Okey. Sedikit lagi ya. Nah, titik nadi pada badan. Jadi, kadar denyutan nadi ini, dia merujuk kepada pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Artinya, dalam masa 1 minit, berapa banyak kali jantung kita itu boleh berdegup. Okey? So, itu adalah maksud kadar denyutan nadi. Dan denyutan nadi ini, kita boleh rasa pada titik nadi, tempat-tempat yang tertentu. Okey, artinya bukan semua tempat pada badan kita ini kita boleh rasa kita punya denyutan nadi. Ada tempat-tempat tertentu sahaja. Dan tempat-tempat ini yang kita panggil sebagai titik nadi. Okey, so kenapa tempat tertentu ini kita boleh rasa kita punya titik, kita punya denyutan nadi? Okey, kerana di kawasan ini arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey, jadi apabila jantung itu berdegup, denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Okey. Jadi ini adalah titik-titik nadi yang ada pada badan manusia. Okey, kita ada bahagian dahi di tepi sini. Kadang-kadang kalau orang yang baru habis exercise ke rasa panas, kamu boleh nampak berdenyut di sini. Okey, bahagian sini pangkal leher. Kemudian this one,
Oke, di bagian dalam siku itu. Nah, ini yang paling biasa, pergelangan tangan di belakang lutut kamu. Nah, di sini buku lali. Nah, ini pun yang bersambung dengan ibu jari ini. Nanti kamu coba. Kamu rasa semua titik nadi pada badan kamu nih. Kamu boleh rasa denyutan nadi kamu atau tidak. Oke, kemudian inilah. Oke. Tapi kebiasaannya dokter akan mengambil bacaan nadi di bahagian pergelangan tangan lah, this one. Oke, kenapa? Karena ini yang paling jelas. Oke, jelas. Tidak perlu lama cari-cari lagi tempat lain. Ini paling jelas, menonjol dan mudah lah. Oke. Oke, jadi itu saja untuk penerangan cikgu pada hari ini. Jadi sekarang kita pergi kepada tugasan kamu. Oke, jadi untuk hari ini kamu akan melakukan 2 tugasan. Tugasan yang pertama, kamu tolong rujuk buku teks kamu, muka surat 37, praktis formatif 3.1. Cikgu mau kamu buat latihan ini di dalam buku latihan sains. Kamu boleh sambung buku yang kamu gunakan dengan guru kamu sebelum ini. Kalau selama ini kamu guna kertas atau kamu tulis di tempat lain, tolong sediakan satu buku khas untuk sains. Oke, jangan buat di kertas, nanti hilang. Tolong sediakan satu buku khas untuk sains. Jadi untuk praktis formatif 3.1, senang saja soalannya. Yang pertama, nyatakan perbezaan antara termometer klinik dengan termometer rektal. Apa beza dia tadi? Oke. Nah, kedua, nyatakan 3 faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Ada kan tadi 3 faktor itu? Nomor 3, apakah yang perlu dilakukan sekiranya suhu badan Anda melebihi normal lebih dari 3 hari? So, melebihi normal maksudnya panas. Oke, panas itu kamu demam itu lebih 3 hari sudah. So, apa yang perlu kamu lakukan? Jadi ada otak di sini, ini kamu kena berpikir. Oke, kebat sedikit. So, itu tugasan yang pertama. Tolong buat di dalam kamu punya buku latihan. Ada soalan, boleh tanya cikgu nanti dalam WhatsApp atau Telegram. Oke, nah tugasan yang kedua. Oke, tugasan yang kedua. Yang ini kamu rujuk juga buku teks kamu, muka surat 39. Oke, muka surat 39. So, ini sebenarnya merupakan eksperimen, sebahagian daripada eksperimen 3.1. Oke, di mana tujuan dia, kita mau menyiasat faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jadi ada 3 faktor semuanya, jantina, umur, dan aktiviti fizikal. Jadi untuk hari ini, cikgu mahu kamu kaji faktor aktiviti fizikal. Oke, kita buat yang C sahaja. Tolong buat yang C sahaja. E dan B itu biarkan dahulu. Oke, C sahaja, yaitu kadar denyutan nadi manusia berdasarkan aktiviti fizikal. Oke. Jadi penyataan masalah dia, adakah kadar denyutan nadi manusia berbeza mengikut jenis aktiviti fizikal? Hipotesis, semakin lasak aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Oke, so pemboleh ubah bagi eksperimen ini, yang dimanipulasi adalah jenis aktiviti kamu nanti, yang bergerak balas, kadar denyutan nadi kamu sendiri, dan yang akan dimalarkan adalah tempo masa, umur, dan juga jantina. Oke? Jadi radas yang akan kamu gunakan jam bandik. Kalau di rumah kamu tidak ada jam bandik, kamu boleh guna handphone kamu. Oke? Ada function dia di sana kan? Stopwatch. Alright. Jadi cara dia, aktiviti ini kamu akan jalankan dalam kumpulan. Tapi jangan kamu pergi berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Cikgu terangkan macam mana kamu buat dahulu. Jadi masing-masing kamu, kamu akan melakukan 3 aktiviti pada hari ini. Yaitu berehat, berjalan, dan juga berlari. Dan setiap aktiviti ini kamu akan lakukan selama 2 minit.
Oke, dan pastikan di antara setiap aktiviti kamu berehat selama 5 menit sebelum memulakan aktiviti. Oke, kemudian kamu akan ambil kiraan nadi kamu sendiri selama 1 menit selepas selesai melakukan setiap aktiviti. Kenapa 1 menit? Kerana kadar denyutan nadi ini merujuk kepada degupan jantung selama 1 minit. Oke, jadi dia macam ni ya. Kamu buat di rumah. Oke, jadi yang pertama itu berehat. Kamu rehatlah 2 menit. Lepas kamu rehat santai-santai 2 menit, kamu akan kira kamu punya denyutan nadi. Oke, ambil daripada pergelangan tangan, paling senang. Oke, kamu akan kira, kamu make sure kamu gunakan kamu punya stopwatch ya. Kamu guna handphone kamu tu untuk 1 minit. Jadi kamu kira berapa kali kamu punya denyutan nadi kamu itu 1 menit. Kemudian kalau rehat tu tidak perlu lagi lah tambah rehat, memang rehat sudah kan. Jadi kamu akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya iaitu berjalan. Jalan-jalan dalam rumah saja dan kamu jalan-jalan pergi kedai dalam rumah saja. Stay at home. Okay? Kamu berjalan-jalan dalam rumah selama 2 minit. 2 minit 2 minit. Kalau tidak pasti 2 minit tu macam mana, tengok handphone kamu. Kamu punya stopwatch di sana. Okay? Jadi kamu jalan-jalan 2 minit. Selepas sudah tamat 2 minit, kamu akan ambil lagi kamu punya kiraan. Kiraan nadi kamu itu selama 1 minit. Okey? Sekarang, yang ini, lepas kamu sudah berjalan ini, yang sekarang ini kamu kena rehat selama 5 minit. Sudah kamu rehat 5 minit, sekarang cikgu mau kamu berlari. Tidak perlulah berhabis speeding dalam kamu punya ruang tamu, nanti habis semua berlanggaran. Setakat kamu jogging ataupun kamu berjalan lebih laju daripada yang tadi, yang the first one. Okay? Selama 2 minit juga. Selama 2 minit. Dengan syarat kamu mesti rehat dulu between this one. Di antara berjalan dengan berlari ini kamu mesti ada rehat 5 minit. Okay? Baru kamu berlari selama 2 minit. Kemudian kamu ambil kamu punya kiraan nadi kamu tu selama 1 minit. So, selesai kamu punya untuk kamu sendiri. Kamu adalah murid 1. Jadi sini tolong tulis nama kamu. Okey? Kalau cikgu sini Rosie, cikgu akan tulis di sini. Jadi sekarang selepas kamu sudah selesai, cikgu mahu kamu cari kawan-kawan kamu yang lain untuk dapatkan bacaan mereka, kadar denyutan nadi mereka. Kamu kena cari 5 lagi kawan kamu yang lain. Okey? Tapi pastikan kamu tengok di sini dimalarkan itu jantina. Mesti cari kawan kamu yang sama jantina. Okey? Kalau perempuan ini semua perempuan, kalau yang lelaki semua lelaki. Sebab dimalarkan itu mesti sama. Okey, sebab jantina ini dia salah satu faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. So mesti bagi sama. Okay, so selepas kamu sudah dapat semua ini, sekarang cikgu mahu kamu buat laporan eksperimen. Okay, laporan eksperimen. Semua ini tolong salin di dalam buku sains kamu. Pastikan kemas. Okay, buat garisan begini, garis guna pembaris tujuan, semua ini kamu salin. Ini data tolong isi. Murid 1, murid 2, 3, 4, 5 ni tolong ganti dengan nama kamu dan juga nama rakan-rakan kamu. Okey. Kemudian jawab soalan inilah. Yang pertama, adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Apa hipotesis dia tadi? Dia cakap semakin lasak aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi. So, betulkah kamu dapat begitu? Bila kamu berlari, adakah berlari itu menyebabkan kamu punya denyutan nadi itu meningkat? Okey? Kalau betul, ya, hipotesis diterima. So, nyatakan kesimpulan eksperimen kamu. Tolong buat kesimpulan sendiri ya. Cikgu mau lihat sama ada kamu boleh buat atau tidak. Coba dahulu buat kesimpulan. Okey? Kemudian jawab lagi 2 soalan ini. Apakah inference yang dapat dibuat berdasarkan data yang diperoleh? Inference ini sebab. Okey, artinya kamu kena bagi sebab. Apa sebab
data kamu ini berubah. Oke? Adakah setiap murid mempunyai kadar denyutan nadi yang sama? Samakah tidak? Terangkan sebabnya. Kenapa pula tidak sama? Oke? Jadi, tolong buat. Siapkan hari ini dalam tempo masa yang diberikan. Kamu ada masa 1,5 jam. Siapkan hari ini, jangan tunda. Oke? Selepas sudah selesai, perkara yang seterusnya cikgu mau kamu buat, cikgu mau kamu gambar tugasan 1 yang sudah kamu jawab dengan kamu punya laporan eksperimen ini, dan tolong hantar kepada cikgu melalui Telegram. Oke? So, segala penghantaran tugasan itu cikgu mahu dalam Telegram. Oke? Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.